حضرة النبي المصطفى رسول الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali, sebelum mulakan majlis, sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami juga redha dan senang hati bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karangan Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sarah At-Tirmidzi, ulama hadis yang wafat pada tahun 279 Hijriah dan merupakan ulama dari kurun ketiga. Kita sampai ke mana tau itu ni? Ya. Hadis 214. Okey, kat 15 hari bulan 1. Maksudnya hadis 231. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Kata Al-Imam At-Tirmidzi bab 36, cara Rasulullah bergurau. Macam mana Nabi bergurau? Maka setakat itulah kadar yang telah ditetapkan kepada orang Islam untuk setiap orang Islam boleh bergurau, bukannya kena tegas sepanjang masa. Satu orang manusia tak pernah senyum. Dia kata Islam ni kena tegas dan disiplin. Betul ke tak? Salah. Islam digabung semua. Lihat sifat Rasulullah, dialah panglima perang, dialah presiden negara, dialah suami kepada 11 orang isteri, dialah. Adakah Nabi tidak pernah senyum? Nabi senyum. Bahkan ada bab yang kita dah belajar, bab senyum Rasulullah, satu bab. Adakah Nabi sentiasa garang dan tegas? Jawapannya tidak. Buktinya ialah apabila Al-Imam At-Tirmidzi letak dalam kitab dia Asy-Syama'ilul Muhammadiyah satu bab, iaitu Nabi juga bergurau. Bila kita dah dengar pada bulan lepas beberapa contoh Nabi bergurau, kita jadi sampai tahap ni Nabi bergurau. Maksudnya ya, Nabi bergurau dan Nabi hanya berkata yang benar. Nabi hanya berkata yang benar. Hadis 231. Daripada Sayyidina Anas melaporkan, anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal
inni hamiluka ala waladin naqah. Faqala ya Rasulullah ma asna'u biwaladin naqah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hal talidul ibila illa an-nuq. Tengok cara Nabi bergurau. Hari tu bulan lepas kita banyak dah kita tengok Nabi panggil orang ni hak dua telinga maisat. Betul tak dua telinga? Betul? Tak ada apa. Nabi selitkan unsur gurauan dalam kehidupan Rasulullah sebagai seorang Nabi dan Rasul. Maksudnya benda tu tak dilarang. Kemudian Nabi menyapa kanak-kanak, melawak dengan budak-budak. Nabi dengan anak-anak ni, bulan lepas kita tengok Nabi menegur mereka. Menegur ni maksudnya menyapa mereka. Bila Nabi lalu di lorong Madinah jumpa budak main apakah, Nabi duk pi tegur hak depa main tu. Maksudnya kalau depa duk main tuju kasut, Nabi akan tegur, tak kena. Dia pi masuk pula. Sampai macam tu ustaz. Lah ni duk baca hadis ni. Kita duk baca ni. Tapi dia tak pi duk lah baling sekali dengan kasut, lari duk main pula 15 minit. Tu melampau lah. Kan? Pi main guli pula. Kan? Umur 54 dah duk singgah main guli dengan lepa. Hak tu kena makan ubat lah. Kan? Cumanya takat mana Nabi bergurau, dia sapa budak-budak. Kita yang tu pun tak ada dah. Nabi menyapa kanak-kanak, maka kanak-kanak memandang yang tu perkara yang besar. Orang dewasa yang menghargai mereka, maka betapa mudahnya apabila Rasulullah SAW satu hari nak ajak mereka pada satu benda, mereka ni dah berasa masuk dengan Nabi dan mudah untuk mereka ikut. Maka dengan sebab itu ramai kanak-kanak yang berada di bawah asuhan Nabi SAW dan menjadi panglima-panglima serta pemerintah-pemerintah yang hebat. Kanak-kanak aja. Ramailah cerita, boleh buat tajuk ceramah lah. Kanak-kanak yang dipanglimakan oleh Rasulullah. Berpuluh-puluh orang kanak-kanak. Hak umur 8 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Daripada kecil, umur 14, 13 semua masuk medan perang. Dulu rapat dengan, sebab apa? Sebab Nabi duk tegur tu. Jauh pandangan Rasulullah, sangat jauh. Nabi memandang hasil yang akan dipetik oleh Nabi akan datang. Dalam hadis ni ada seorang lelaki meminta kepada Rasulullah supaya dibawa menaiki tunggangan. Ya Rasulullah, ada kenderaan lebih? Boleh jadi waktu ni dalam peristiwa, saya tak tahu, wallahu alam. Hadis ni hadis sahih. Cuma kena tengok hadis ni cerita dia bila? Waktu Nabi nak pergi buat Hajjatul Wada' ke? Waktu nak keluar perang ke? Waktu Nabi nak pergi ziarah orang ke? Cerita dia Rasulullah dengan para sahabat nak keluar pergi satu tempat, wallahu alam, kena tengok huraian hadis ni. Kemudian ada seorang sahabat, dia tak ada kenderaan. Dia pergi tanya, "Ya Rasulullah, ada tak kenderaan lebih?" Dia tanya Rasulullah, Nabi pun jawab. Nabi kata, "Ada. Sekejap lagi aku bagi kamu menunggang anak unta betina." Anak unta, Nabi kata, "Sekejap aku bagi anak unta." Laki tu pun kata, "Ya Rasulullah, nak buat apa dengan anak unta? Nak naik macam mana?" Nabi pun bagi tahu. Nabi kata, anak unta tadi bukankah unta betina yang melahirkan unta yang lain? Nabi pun bagi tahu bahawasanya bukankah semua unta yang dah besar ni dilahirkan dulu oleh unta betina juga. Maksudnya Nabi nak bagi tahu dalam gurau Rasulullah ni, kita hurai sekali lagi pada tuan-tuan, dia mai minta binatang tunggangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun jawab nak bagi anak unta betina. Bila Nabi nak bagi anak unta betina, dia kata nak naik macam mana ya Rasulullah? Maka Nabi pun kata semua unta besar dulu ni dilahirkan oleh unta betina juga kan, besar mana pun. Yang tu antara gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berhenti situ kah? Itu betul nah. Hadis 232.
Sayyidina Anas bin Malik melaporkan, ni pun Sayyidina Anas lagi, anna rajulan min ahli al-badiyati kana ismuhu Zahir, kana yuhdi lin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hadiyata min al-badiyah fayujahizuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruj. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruh. Ada satu orang lelaki dari kampung yang bernama Zahir. Ini cerita. Cuba lihat bagaimana Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Dan sahabat ni tuan-tuan, mungkin kebanyakan kita tak pernah dengar pun nama dia. Nama dia Zahir. Ni sahabat malam ni kita nak dengar ni. Sahabat ni nama Zahir. Orang kampung ataupun disebutkan Badui. Sahabat yang Badui, sahabat yang minal badu. Pedalaman lah, daripada pedalaman padang pasir. Dia kenal Nabi, Nabi kenal dia. Dia sayang Rasulullah dan Rasulullah juga menyayanginya. Tara mana Nabi sayang sahabat? Kita duk dengar selama ni Nabi sayang Sayyidina Abu Bakar. Hebatlah cerita. Nabi menyayangi Sa'ad ibn Abi Waqqas. Panjang cerita, sejam. Kasih sayang Rasulullah dan Sa'ad. Nabi baik dengan Muaz bin Jabal, sejam cerita macam mana Nabi baik dengan Muaz bin Jabal, dan ratusan sahabat yang lain. Ada sahabat tak masyhur. Adakah sebab Nabi tak rapat? Jawapan dia tidak. Bukan dia tak masyhur itu sebab Nabi tak rapat, tetapi dia tak masyhur itu kerana kisahnya dengan Rasulullah tidak banyak yang sampai kepada kita. Contoh Zahir, dia daripada kampung pedalaman padang pasir. Pada satu hari beliau datang menemui Rasulullah dan membawa hadiah dari kampungnya. Dia orang kampung, Nabi orang bandar, iaitu duduk di Pekan Madinah. Dulu duduk di Mekah pun Nabi duduk di Pekan kota Mekah, berpindah ke Madinah pun Nabi duduk di kota Madinah, Pekan. Dan Rasulullah juga, kita kena ingat bahawa Nabi juga ada pengalaman membesar di pedalaman, di kampung Halimatus Sa'diyah, perkampungan Bani Sa'ad, yang sampai hari ini tempat itu masih lagi namanya As-Sa'diyah. Lebih kurang 1 jam 30 minit daripada Mekah. Jadi apabila Zahir ni dia orang kampung, sekali-sekala mai kota Madinah, dia akan bawa mai barang yang berupa hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah, kita akan bawa apa yang tak ada di tempat kawan hak kita nak pergi ziarah ni. Hak yang tu yang paling best sekali. Kan? Kalau kita orang Penang pergi Johor, bawa apa? Bawa jambatan Pulau Pinang. Orang Penang nak bawa, tekan bawa si kandang kot. Bawa jeruk Pak Ali contoh lah kan, jeruk Pak Ali pergi sana. Samalah. Sahabat dulu pun depa mai daripada perkampungan, depa akan bawa satu untuk Nabi. Antaranya Zahir. Dia suka untuk hadiahkan kepada Nabi SAW sesuatu. Kemudian apabila beliau pulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula memberi bekal kepadanya. Ni perangai Nabi, iaitu Nabi akan membalas setiap pemberian orang lain. Daripada sekecil-kecil pemberian sebiji kurma sampailah sebesar-besar pemberian akan digantikan oleh Rasulullah. Bukan wajib benda tu, tetapi sifat dan kayanya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti balas. Kemudian bila Zahir nak balik kampung, Nabi pula akan bagi sesuatu, benda hak pandang pula. Kan? Bagi handphone ke, contoh, kalau zaman hari ni lah, benda hak tak ada di kampung tu susah ada. Kemudian
Nabi akan sebut, dan Nabi pernah sebut. Nabi kata, inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruh. Nabi kata zahir ni pembekal barangan kampung untuk kita, dan kita adalah pembekal barangan kota untuknya. Zahir buat mai barang kampung, kita bagi barang bandar kat dia. Nabi kata, benda Nabi sebut biasa. Kemudian tuan-tuan tengok hadis ni di bawah dia. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa kana rajulan damima fa atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa yabi'u mata'ahu fahtadanahu min khalfihi wa huwa la yubsiru faqala man hadha arsilni faltafata fa'arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. Tuan-tuan tengok apa cerita dia antara kenangan-kenangan Nabi dan juga Zahir. Nabi sangat suka kepada Zahir. Nampak tuan-tuan? Nabi sayang kepada Zahir. Ni siapa sebut ni tuan? Ayat ni ayat siapa? Kita duk baca ni ayat siapa? Bukan ayat Rasulullah. Hak kita duk baca ni, cerita ni, siapa sahabat yang duk cerita ni? Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik tak payah hurai lah, dia dengan Nabi tak payah hurai. Sayyidina Anas ni yang punya rapat dengan Rasulullah ni, dia reti orang yang Nabi sangat-sangat rapat siapa ataupun orang yang biasa. Maka antara orang yang sangat Nabi sayang ialah Zahir. Sehingga Anas bin Malik kata, kana nabiyyu yuhibbuhu, Nabi sayang dia. Kata Sayyidina Anas, tuan-tuan tengok, Nabi sayang kepada Zahir walaupun Zahir memiliki wajah yang huduh. Dalam ni dia terjemah tidak memiliki wajah yang menarik. Bahasa sopan lah tu, no, tidak memiliki wajah yang menarik. Kan orang tanya macam mana muka, tengok tak apa menarik, tu sopan lah. Bahasa Arab ni kalau nak menggambarkan muka, tuan-tuan, perkataan antara yang paling merujuk kepada muka tak elok ni ialah damim. Sayyidina Anas tidak menghina Zahir radhiyallahu anhu, tapi Sayyidina Anas nak ajak saya dan kita semua pada malam ni bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi baik dengan seseorang, Nabi tidak pernah baik kerana rupa parasnya. Sayyidina Anas nak ajak kepada kita bahwasanya kalian mendengar bahawa Nabi rapat dengan Zahir, Nabi tidak pernah memandang hartanya. Orang kampung harta banyak mana? Orang jual telur ayam kampung, jual serai tok kat Madinah tu, lepas tu beli untung 2-30 ringgit. Mai pula lepas seminggu tak lagi barang-barang tu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam ayat yang dia sendiri sebutkan, dia kata Nabi sayang Zahir walaupun Zahir seorang yang sangat huduh mukanya. Ayat selepas tu nak bagi kita faham kasih sayang yang dibina oleh Rasulullah adalah atas dasar sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang tu baru sayang yang membawa persahabatan kita ke dalam syurga. Bukan sebab dia bos syarikat boleh angkat kita bila-bila masa. Bukan sebab dia orang besar dalam pentadbiran boleh bagi jawatan kat kita. Tidak, sekali-kali. Jauh persahabatan yang dibina oleh Nabi SAW dengan sebab-sebab dunia seperti yang kita bina. Sebab tu sahabat Sayyidina Anas bila dia beritahu, kalau hampa nak tahu Zahir ni orang kampung, tak ada harta, muka huduh, tapi Nabi sayang dia. Sehingga kan kata Sayyidina Anas, tengok tuan, apa Nabi buat. Pada satu hari, ini kisah-kisah Nabi dengan Sayyidina Zahir. Rasulullah pergi bertemu dengan Zahir ketika beliau sedang menjalankan perniagaannya. Zahir ni meniaga, bawa barang kampung, pergi meniaga di pasar lah. Tak buka meja ke apa ke, zaman tak wallah alam lah, mungkin tak di bawah tu susun barang.
duk tengah berniaga apa semua, duk tunggu barang orang mai. Tiba-tiba Rasulullah memeluk Zahir dari belakang. Sampai macam tu Rasulullah melawak. Nabi pergi peluk ke belakang. Zahir tidak dapat melihat siapakah orang yang memeluknya daripada belakang tu. Kawan ni duk kalut berniaga. Tapi bukanlah waktu tu orang 5-6 orang. Nabi pun cerdik jugalah. Mungkin juga waktu yang Nabi main peluk tu, waktu tu kosong. Kalau dia kawan duk tengah sibuk timbang apa semua, pergi peluk tu tak cerdik lah. Jauh sangat Rasulullah daripada sifat orang kata buat kerja tak kena tempat ni dah. Bukan Nabi SAW. Kita ada akal sikit ni pun bila tengok orang tu sahabat kita kosong sikit baru pergi sembang. Bukan waktu dia tengah kalut tu kita nak pergi bincang macam-macam dengan dia. Apatah lagi Nabi manusia yang paling cerdik. Maka ketika Zahir duduk tengah berniaga ni, waktu kosong tu sikit, Nabi main peluk belakang, dia tak nampak. Dia pun kata lah, siapa dia ni, lepas lah. Siapa dia duduk main peluk pula dah ni, orang nak berniaga ni. Dia pun kalih-kalih, dia kata tengok-tengok Nabi SAW yang peluk dia daripada belakang. Tanpa membuang masa, kata Anas bin Malik yang melihat peristiwa ini barangkali, Zahir merapatkan lagi badannya dengan tubuh Nabi SAW bagi meraih keberkatan. Dia seronoklah. Yang peluk dia ni penghulu segala makhluk yang ada di atas muka bumi Allah. Sekacak-kacak manusia, semulia-mulia manusia, semua ada kat Nabi SAW. Bila dia kalih tengok Rasulullah, lagi dia seronok. Ketua negara pun hak tu, panglima perang pun hak tu, manusia yang kalau Allah tawarkan bukit untuk menjadi mah, yang tu jugalah manusia, iaitulah Nabi SAW. Sebab tu sahabat siapa yang Nabi peluk ni kira orang kata habis meta lah sahabat ni. Apabila Zahir dia kalih dan menoleh ke belakang, dia melihat bahawa yang memeluk dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi dia seronok, dia pergi lagi belakang, rapatkan tubuh dia dengan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meraih keberkatan, kata Sayyidina Anas. Kemudian dalam keadaan nak peluk tu, Nabi melawak. Nabi kata, ni siapa nak beli hamba abdi ni, siapa nak beli hamba abdi ni, ni ada hamba abdi seorang aku nak jual. Nabi melawak. Hamba abdi ke Zahir? Bukan hamba abdi. Zahir orang kampung, orang biasa ya. Tapi Nabi nak melawak. Nabi kata, siapa nak beli hamba ni? Zahir pun jawab, ya Rasulullah, kalau kamu jual aku, nescaya kamu akan mendapati bahawa aku ni satu hamba yang tak laku. Tak laku lah ya Rasulullah kalau jual aku, dengan rupa pun uduh. Dia kata dengan Nabi SAW. Dia pun menjawab dan memberi tindak balas kepada gurauan Nabi SAW. Maka Nabi pun jawab satu benda yang benar, bukan lagi bergurau. Kata Rasulullah, akan tetapi wahai Zahir, kamu di sisi Allah sangatlah berharga. Tu dia, habis job tu. Job tu sampai masuk syurga. Tuan-tuan, nak ambil job ni tang mana? Bila Nabi dia sebut, benda tu tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Dan apa sahaja yang keluar daripada mulut Nabi, itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam duk melawak ni, bila Nabi kata siapa nak beli hamba abdi ni, dia kata, ya Rasulullah, jual hamba ni tak laku, dah hitam muka uduh pula ya Rasulullah. Nabi tutup lawak gurauan tu dengan satu pengiktirafan yang lebih mahal daripada isi dunia dan 7 petala langit. Nabi kata, walakinnaka indallahi ghal, wahai Zahir, akan tetapi kamu sangat berharga di sisi Allah. Tuhan pandang nak apa, habis tuan. Nabi pun sayang dia, Allah pun sayang dia. Untung si sahabat Zahir tadi ni, radhiyallahu anil jami' wa ardahum, lawak megurau Rasulullah SAW. Nampak tuan? Lagi banyak kita baca cerita bergurau Rasulullah, kita boleh faham, Rasulullah ni bukannya 24 jam baris sedia ke kanan pusing sampai tak boleh apa, pandang langsung baju semua masuk dalam, kan? Hidupan Rasulullah, sebab tu orang duk sebut Muhammadun basyarun, Nabi manusia biasa, walaysa kal bashari.
Akan tapi ada beberapa sudut yang Nabi tidak seperti manusia lain. Keimanan dia, ketakwaan Nabi SAW. Kemudian yang terakhir dalam bab bergurau Nabi SAW ni, iaitulah daripada Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, hadis ni hasan, hadis ni taraf dia hasanun. Atat ajuzun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat Rasulullah ud'u Allah an yudkhilani al-jannah faqala ya umma fulan innal jannata la yadkhuluha ajuz qala fawallat tabki faqala akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz inna Allah ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Hak ni semua orang pernah dengar. Cerita ni semua orang pernah dengar, iaitu seorang wanita tua bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pergi jumpa Nabi, wanita lah, sahabat muslimah zaman tu, wanita yang beriman dengan Rasulullah, hidup sezaman dengan Nabi, bertemu muka dengan Nabi, sahabiyah lah, seorang sahabiyah. Maklum ni tua dah, nak pergi jumpa Nabi pun maksudnya kalau zaman kita hari ni bertongkat lah, no? Ataupun bertatih lah, pergi lambat-lambat. Sampai-sampai kat Nabi, ya Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah agar aku dapat masuk ke syurga. Tuan nampak tak? Para sahabat ni siang malam daripada bangun tidur sampailah tidur, di dalam pemikiran mereka hanyalah bagaimana untuk mendapatkan redha Allah dan masuk syurga. Lepas tu tak buat kerja lain, Ustaz, duduk di masjid. Tak, sahabat-sahabat macam kita, yang berniaga, yang mengajak, yang sabilillah macam kita, yang berkebun, yang pekerjaan macam kita. Tetapi semua tindakan harian mereka ditimbang dengan neraca akhirat. Keseluruhan kepentingan hidup mereka adalah diarahkan kepada kepentingan kehidupan akhirat. Sebab tu makcik ni, Nabi berjalan, dia nampak Nabi lalu, dia ligan Nabi, ligan, dia minta bantuan. Ya Rasulullah, boleh tak bagi saya bantuan 500 sebulan? Ketua negara kan? Ada tak duit? Melimpah ruah. Baitul Mal zaman Rasulullah pun melimpah, sangat banyak duit, banyak harta, mai perang menang sebagainya. Tetapi apa yang diminta oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang kita dengar daripada ribuan bahkan ratusan hadis Nabi SAW, bila sahabat ada peluang untuk duduk dengan Nabi secara bersendirian, kita akan tengok sahabat tanya pasal syurga. Sahabat akan tanya berkenaan, ya Rasulullah, apakah amalan yang boleh membuatkan aku jauh daripada neraka Allah? Cara fikir, kita jumpa ketua menteri, apa dia kita fikir? Kita jumpa menteri besar, apa dia duduk dalam ni? Maka para sahabat radhiyallahu anhum, termasuk makcik ni, bila nampak Nabi sekali-sekala boleh jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, satu je permintaan, tengoklah muka saya, camlah saya, boleh tak Rasulullah doa saya masuk syurga? Nabi pergi melawak dengan makcik tu. Nabi kata, makcik, orang tua tak ada dalam syurga. Allah, kawan ni nombor satu harapan dalam hidup dia, dunia akhirat, Rasulullah nombor satu. Tiba-tiba Nabi duk melawak pula. Nabi kata, makcik, orang tua tak boleh masuk syurga. Makcik ni pun kata para sahabat, dia pun pergi dari situ, pergi dari Rasulullah, kecewa tak ada dah, pergi meninggalkan Rasulullah sambil menangis. Sampai teriak pula dah orang perempuan kan. Maka Nabi pun kata, ni bagi tahu maklum,
Nabi kuih berapa orang sahabat. Nabi kata ni, pergi bagi tahu Sa'ad, bagi tahu kat Maklum, beritahu kepada Maklum dia tak masuk syurga dengan usia yang tua, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Quran. Nabi bagi dalilnya bahwasanya semua orang bila masuk dalam syurga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada orang tua. Semua ahli syurga dimudahkan oleh Allah dengan umur 33 tahun kesemuanya. Kita 33, kalau anak kita masuk syurga pun 33, mak kita masuk syurga pun 33, Tok Wan kita masuk syurga 33, kalau cucu kita pun masuk syurga, semua 33, tak ada orang tua. Hak Nabi habaq betul-betul, memang benda yang betul, bukan kata Nabi muhung lah. Cuma Nabi bergurau, dan akhirnya Nabi bagi tahu benda yang sebenar berdasarkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis bab bergurau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok bab yang ke-37, iaitu satu bab kata Imam At-Tirmizi, syair Rasulullah. Syair bahasa Arab ni, dia kalau dia bercakap ataupun menulis, ada dua jenis percakapan dan ataupun dua jenis penulisan. Dua ya. Sama ada percakapan itu nasr ataupun percakapan itu syair. Penulisan pun sama ada nasr ataupun syair. Simple je. Nasr ni ayat biasa, syair tu syair. Okey, Al-Quran nasr ke syair? Al-Quran ialah nasr, ayat biasa, tetapi ayat dia tinggi, bahasa dia tinggi. Jadi bahasa Arab ni mudah je. Penulisan ke perkataan ke, dia ada dua bahagian je, nasrun ataupun syairun. Al-Quran Allah buat turun, syair ke nasrun? Nasr. Nasr ni ayat biasa. Ayat biasa tetapi ayat dia tinggi dan indah. Ayat dia tinggi dan indah. Kalau syair macam mana Ustaz? Syair ni macam sajak, macam pantun. Dia ada yang apa nama ni, hak sama di belakang semua ai semua. Kalau di belakang ar semua. Pantun pun macam tu juga. Ada rangkap pertama dengan ketiga sama, rangkap dua dengan empat dia punya belakang sama. Yang jenis ada peraturan ni, ayat-ayat yang singkat-singkat ada peraturan, yang tu dia panggil syair. Ayat yang singkat kemudian dia ada peraturan perkataan dalam tu, yang tu dipanggil sebagai syair. Maka Al-Quran Allah Ta'ala tak buat turun syair. Allah Ta'ala buat turun ayat biasa je. Tetapi apabila dibaca oleh cendekiawan dan sastrawan Arab di seluruh semenanjung tanah Arab, kesemua sastrawan Arab akan sebut ini bukan kalam manusia, ini bukan perkataan manusia. Perkataannya indah, perkataannya tinggi. Jadi kenapa Imam Tirmizi dia buat main tajuk ni syair Rasulullah? Adakah Nabi seorang penyair? Jawapan dia tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seorang penyair. Akan tetapi ada beberapa ayat Rasulullah yang seperti syair, sikit je. Ada beberapa ayat Rasulullah yang seperti syair. Jadi kita tengok beberapa hadis tu. Hadis 234, Sayyidina Aisyah berkata, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamathalu bi syai'in min asy-syi'ri? Qalat kana yatamathalu bi syi'ri ibn Rawahah wa yatamathalu biqawlihi wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Satu orang mai tanya Sayyidatuna Aisyah. Dia mai tanya Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata kat isteri Nabi, dia tanya soalan, Rasulullah ni dia duk bersyair tak? Nabi bersyair tak? Sayyidina Aisyah jawab, beliau pernah meniru syair Ibnu Rawahah. Meniru ni maksudnya, Ibnu Rawahah sahabat, nama dia Abdullah bin Rawahah, muda sahabat ni, meninggal dalam perang Mu'tah dalam umur yang muda, pemuda.
Dan dia Ibnu Rawahah ni satu orang manusia antara sastrawan lah, senang. Di antara penyair sahabat selain daripada Hassan ibn Thabit, nombor 2 ialah Abdullah bin Rawahah. Zaman dulu umat jahiliah zaman dulu yang duduk di Mekah, kemahiran nombor 1 mereka ialah kemahiran bahasa. Setiap kabilah akan ada seorang pemidato dan juga penyair yang hebat, setiap kabilah zaman dulu. Untuk memuji kabilah dia, memperkenalkan kabilah dia ataupun mempertahankan kabilah dia daripada serangan syair lain. Yang ni suasana sastra zaman jahiliah. Sehingga Allah menurunkan mukjizat paling besar pada Nabi, iaitu sastra Quran. Nak lawan semua sastra-sastra hebat, sastrawan waktu tu. Okey, kemudian bagi pihak umat Islam, siapa yang duk pertahan Nabi dan umat Islam melalui syair? Antara sahabat yang paling terkenal Abdullah ibn Rawahah, Hassan ibn Thabit. Dua ni. Ramai lagi lah yang lain. Okey, kemudian jadi Abdullah bin Rawahah dia selalu sebut syair yang memuji Rasulullah dan mempertahankan umat Islam. Maka di antara dia punya bait-bait syair dia ni kadang-kala disebutkan oleh Rasulullah. Ada tak contoh bait syair yang disebutkan oleh Rasulullah yang pernah diungkapkan oleh Ibnu Rawahah? Ada. Ni dalam ni. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 219 tadi tu. 219 hadis 234 baris nombor 3. Hak bahasa Arab tu baris nombor 3. Tuan tengok hak bahasa Arab tu baris nombor 3, wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Tu antara bait syair, satu syatr yang pernah diungkapkan oleh Abdullah bin Rawahah. Apa maksud dia? Dan berita-berita akan disampaikan kepadamu oleh orang yang tidak kamu beri bekal. Wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi. Maksudnya Nabi Rasulullah ni, kata Abdullah bin Rawahah dalam syair dia, Nabi antara sifat dia, Nabi akan memberikan dan menyampaikan kepada kamu benda yang orang lain tak boleh bagi. Benda yang orang lain tak boleh bagi. Hak tu je lah Imam Tirmizi nak bagi tahu hak ni. Hak saya duk mukadimah daripada tadi ni. Tentang suasana syair yang berkembang pesat pada zaman Rasulullah dan apa pendirian Rasulullah terhadap syair-syair ni. Adakah Nabi larang semua sahabat bersyair? Tidak. Bahkan Nabi menggalakkan Hassan ibn Thabit dan Abdullah ibn Rawahah untuk bersyair. Pertahankan orang Islam, pertahankan ajaran Islam. Gitu. Itu suasana dia. Sebab tu Imam Tirmizi bawa masuk tajuk ni. Maka Islam ni, pendukung Islam kena banyak kemahiran. Yang mahir bidang ni dia sumbang untuk Islam dalam ikut kemahiran dia. Bukanlah hanya ustaz-ustaz aja yang boleh masuk syurga, tak? Kan? Semua orang apa sahaja kemahiran dia. Kalau dia gunting rambut, cari orang-orang miskin, orang susah. Dia buat seminggu ada 2 jam, mai semua anak-anak orang susah mai gunting kat dia. Tengok. Dengan sebab itu majoriti ahli syurga ialah orang miskin. Nabi nak bagi tahu kat kita, syurga ni bukan dimiliki oleh satu pihak lain tak boleh masuk. Tetapi Nabi nak bagi tahu kepada kita, apa sahaja kemahiran yang Allah bagi, kesemua kemahiran itu boleh membuatkan kita masuk syurga. Kita pelukis kah? Kita tebak roti canai kah? Kita kerja bank kah? Kita apa saja boleh membuatkan kita masuk syurga. Kita penyair, dengan syair kita boleh pertahankan Islam. Dengan syair kita, puisi kita yang hebat, kita boleh buat puisi-puisi indah yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bila orang baca, ya Allah, orang kalau reti bahasa ni tuan-tuan, dia baca sajak, best, sajak ni benda yang best. Orang kalau reti bahasa, dia dengar sajak, dia tahu dah, ni orang baru buat.
orang baru buat ni, dengar kan, kita dengar kan, orang baru buat. Tapi kalau kita baca saja, dengar Samad Said punya saja, kita dengar Ustaz, kita tahu hak ni mesti orang lemah. Dia punya ruh dia tu, dia punya ayat dia tu, tuan-tuan, yang minat bahasa lah, yang tak minat dia dengar tak reti apa juga kan. Semua boring dia dengar apa pun dia kata sajak lagi, padahal benda tu boleh tarik. Kemudian azan ke apa 50 jam tu tak, ada 8.50 8.40 walhamdulillahirabbil alamin. Cukup seletih. Cukup dekat tu tuan. Hadis 234. Kita berhenti dekat tu dulu insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin.